salam sejahtera. Anda bersama saya Tirna Ukarasi Madhavan dalam program webinar oleh pelajar UUM dengan kerjasama PDRM. Kes penderahan terhadap kanak-kanak kini semakin menjadi-jadi di negara kita. Beberapa kes penderahan kanak-kanak yang ada juga sehingga membawa maut telah menggemparkan negara dan rakyat Malaysia terkejut melihat keadaan mangsa yang mengayat hati. Sudah tentunya kita sebagai masyarakat mahu mengetahui punca selain bagaimana kes penderaan ini dapat dielak. Bersedia bersama kita pada malam ini adalah seorang pegawai polis daripada IPD Barat Daya, Inspektor Loganathan Krishnan, untuk memberi serba sedikit pendedahan tentang penderaan kanak-kanak di negara ini. Salam sejahtera, Tuan. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan kerana sudi menerima jemputan kami bagi menjayakan program kesedaran terhadap isu penderahan kanak-kanak di Malaysia malam ni. Ya. Boleh kami mengenali Tuan lebih lanjut, sedikit pengenalan dengan Tuan? Okey. Dengar suara saya? Jelas? Jelas Tuan. Okey, saya Inspektor Loganathan Krishnan daripada IPD Barat Daya Pulau Pinang. Saya berkhidmat di PDRM daripada mulai tahun 2011 sehingga hari ini dah 11 tahun lebih saya punya khidmat dalam PDRM sebagai pegawai lah. Saya daripada rekrut memang pegawai, masuk pegawai. Sebelum ni saya bekerja di IPD Kuala Muda, Sungai Petani. Lepas tu saya bertukar ke IPD Barat Daya sebagai ketua bahagian logistik lah. Tapi walaupun ketua bahagian logistik, kita core business kita ni memang kepada semua isu-isu sosial yang boleh tanggungjawab kepada PDRM lah. So saya pun pernah menjadi pegawai penyiasat jenayah dan juga pegawai-pegawai serbuan lah, kes-kes melibatkan jenayah. So adalah serba sedikit pengalaman yang boleh saya kongsikan pada malam ini untuk program hari ini. Ya, dan sebagai anggota polis mesti banyak pengalaman dan banyak tempat yang perlu bertugas. Betul tak Tuan? Ya. Tuan, pertama sekali saya ingin bertanya tentang tajuk kita hari ini. Siapakah yang dimaksudkan sebagai kanak-kanak di Malaysia dan apa yang dikatakan sebagai mangsa? Okey. Kita di Malaysia kategori di kanak-kanak ni adalah kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun lah akan dikenali sebagai kanak-kanak sebab masih sebab kita punya tahap pembelajaran yang ini sehingga umur 17 tahun lah, so masih lagi digelarkan sebagai kanak-kanak. Dan mangsa pula kita katakan kita ada penderahan kanak-kanak, bertajuk penderahan kanak-kanak ni. Mangsa ini adalah dari segi kita boleh tengok 4 cawangan, 4 kategori lah, iaitu penderahan secara fizikal, seksual, emosi dan pengabaian. Sesiapa yang digelar sebagai kanak-kanak yang tergolong dalam isu-isu seperti yang 4 ceraian yang saya beritahu tadi, semua dikatakan sebagai mangsa kepada isu penderahan kanak-kanak lah. So kita akan lebih melanjut untuk ni selepas ni lah berkaitan dengan kita punya tajuk. Okey Tuan. Bagi tajuk hari ini, boleh Tuan bagi tahu apa maksud penderaan? Tuan. Okey, penderaan. Okey, penderaan dikatakan, okey, dia ada merangkumi beberapa jenis lah, iaitu dari segi emosi, penderahan seksual, pengabaian atau kelalaian atau eksploitasi komersial atau yang lain-lain lagi lah yang boleh dikategorikan sebagai penderaan yang sering dialami di negara kita lah. Dia bukan saja di negara kita, keseluruhan dunia ni semua perkara ni berlaku juga. Tapi kita duduk di Malaysia, tajuk pun di bawah Malaysia. Yeah, so kita lebih fokus kepada isu-isu yang berlaku dalam Malaysia. Negara dan di kalangan masyarakat kita lah. So seterusnya Tuan, boleh saya tahu lebih jelas tentang jenis-jenis penderaan Tuan? Okey, kalau jenis-jenis penderaan ni seperti mana yang saya ceritakan tadi, ada 4 ceraian. Kita pergi kepada yang pertama lah. Kita pergi kepada yang fizikal yang sentiasa kita nampak yang boleh katakan penderaan direct adalah penderahan secara fizikal, iaitu dari segi tubuh badan sesuatu kanak. Kecederaan fizikal ni adalah boleh dikatakan ringan, teruk
patah ataupun terus menyebabkan kepada kematian. Pasal penderaan ni pernah berlaku bukan setakat saja mencederakan fizikal sesuatu kanak-kanak, tapi lebih kepada pernah berlaku juga kebanyakan kes ni sehingga kanak-kanak tu meninggal dunia. Sama ada bayi baru lahir ke ataupun yang dah dewasa sehingga ke umur 17 ke 18 tahun yang pernah berlaku di Malaysia kita. Kita dari segi penderaan fizikal, kita lebih boleh mendalami adalah sebab-sebab yang berlaku adalah jenis kita tubuhkan, tamparan, sepakan, gigitan, macam bayi yang baru lahir ni, kita goncang ni sebab bayi yang kita baru lahir ni kita perlu handle dengan care ni, tapi tidak boleh kita goncang sangat. So goncangan pun dikatakan sebagai penderaan kepada kanak-kanak, iaitu campakan, tikaman, tercekik ataupun pukulan menggunakan tangan, kayu atau sesuatu objek yang boleh mencederakan kanak-kanak. Yang itu dikategorikan sebagai penderaan secara fizikal. Okey, walaupun penderaan fizikal ni ada juga exceptional dalam tajuk ni. Contoh kata ni, mungkin orang dewasa ataupun ibu bapa ataupun abang adik ataupun cikgu bila cuba mendisiplinkan kanak-kanak itu, mungkin kanak-kanak itu hyperaktif, tidak dengar cakap orang tua. So mungkin niat dia ni untuk mendisiplinkan kanak-kanak itu. Walaupun ia secara tidak langsung mencederakan fizikal kanak-kanak itu, tubuh badan kanak-kanak itu, tapi yang itu boleh buat exceptional dengan kajian daripada penyiasatan nanti kita akan tentukanlah sama adakah niat mereka tu memang adakah untuk tujuan untuk mencederakan ataupun penderaan, atau dia nak mendisiplinkan tapi benda tu berlaku kepada penderaan dari segi fizikal lah nampaknya. Selain daripada tu, di sekolah yang biasa berlaku ni bully lah. Kes-kes bully pun boleh dikategorikan di bawah penderaan kanak-kanak, iaitu dari segi penderaan fizikal lah. Selain daripada fizikal, kita juga ada satu tajuk iaitu penderaan secara seksual. Penderaan secara seksual ni kebanyakannya berlaku kepada kaum pelajar wanita lah, kanak-kanak wanita, kan? Kanak-kanak perempuan ni, iaitu dari segi seseorang untuk mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kehendak orang dewasa ni, kanak-kanak atau remaja digunakan mengikut umur atau perkembangan boleh mengakibatkan tanggungjawab kepada sesiapa. So yang inilah yang selalu berlaku lah, penderaan secara seksual. Ini lebih kepada sexual harassment lah. Okey, ada juga benda-benda ni, mereka ni untuk tujuan komersial. Perkataan komersial ni wujud disebabkan lebih kepada gejala pelacuran lah. Pelacuran ataupun merakam ataupun mengambil gambar tubuh badan kanak-kanak ini untuk tujuan untuk dijual ataupun di-share dengan mana-mana pihak tu, yang itu digambarkan kepada eksploitasi komersial lah. Okey. Dari segi kanak-kanak ni, setiap kanak-kanak ni mempunyai dia mempunyai hak lah untuk memiliki seseorang orang dewasa untuk dia percaya dan untuk orang tu menjaga diri kanak-kanak itu. Okey, selain daripada kategori yang keempat yang boleh saya katakan di sini adalah penderaan dari segi emosi. Penderaan dari segi emosi ni lebih kepada tabiat lah. Mungkin di sekolah dia selalu membuli seseorang kanak tu, cikgu ke, ibu bapa ke, abang adik ke, abang tiri ke, mak tiri ke, ayah tiri ke, dia cuba memperkecilkan hati dia, menyakitkan hati dia. Dia ni lebih kepada permainan ataupun tindakan yang orang dewasa ni kepada kanak-kanak ni lebih kepada mencungkil dia punya emosi, mencederakan dari segi emosi. Perkara ini pun dikatakan sebagai penderaan kanak-kanak. Selain daripada itu, tajuk keempat yang boleh kita pergi tengok yang itu adalah pengabaian. Pengabaian ni dari segi kebiasaannya berlaku kepada pihak penjaga lah, penjaga kepada sesuatu kanak. Bila dikatakan sebagai penjaga, dia sepatutnya menjaga kanak-kanak tersebut dari segi memberi keperluan asas lah seperti makanan, tempat tinggal, pengawasan dan sebagainya. So bila benda-benda ni diabaikan, yang itu pun boleh dikategorikan sebagai tajuk di bawah penderaan kanak-kanak lah, di bawah pengabaian. Okey tuan, maksudnya untuk mendisiplinkan
kita kena tahu tahap yang kita boleh ambil untuk mendisiplinkan kanak-kanak ni tuan. Ya, So, semua saya ada hard limit dia, tanggungjawab seseorang tu. Kita tidak boleh melampaui batasan tersebut. Bila melampaui batasan ni, yang ini bukan saja kepada emosi kanak-kanak tersebut, tapi orang dewasa yang cuba mendisiplinkan kanak-kanak itu tidak dapat mengawal emosi dia sendiri, benda ni akan terlanjur lah. Bila terlanjur, ni akan lebih kepada mencederakan kepada kanak-kanak dan ia akan membawa kepada diri dia sendiri. Ya tuan, sebab sebelum ni pun banyak kes penderaan yang dibuat oleh ibu bapa. Alasan mereka adalah untuk mendisiplinkan. Katanya anak tak dengar cakap, anak tak nak disiplin, tak nak berdikari apa semua. Tapi mereka telah mengambil langkah yang terlampau. Mungkin itu yang jadi yang sehingga kes penderaan kan tuan? Sebab kes ni kita boleh tengok satu lagi angle lah. Aspek dia macam ni. Ada ibu bapa yang sama juga. Ada sesuatu situasi dia boleh mendisiplinkan anak dia ataupun mana-mana kanak dengan sikap yang sabar. Yeah. Ada tertentu situasi ni, orang dewasa ni, contoh katakan ibu bapa lah, dia tidak dapat kawal emosi dia untuk anak tu masih lagi dia punya sikap sama, tapi ibu bapa tidak ada dalam situasi emosi yang teliti ataupun kesedar diri lah. Hilang bila sabar. ada tekanan untuk diri dia sendiri, bila dia bawa ke rumah, so bila jumpa anak, benda yang sama dia selalu buat, dia boleh tegur dengan sikap sabar, tapi bila ada tekanan ke dia, dia tidak dapat meluahkan di tempat lain, keluarga akan jadi mangsa. Terutamanya kepada kanak-kanak lah yang tidak tahu emosi ataupun situasi bapa ataupun mak dia di luar apa yang dialami oleh tekanan-tekanannya. So, perkara ini pun boleh menyebabkan situasi ini. Kita tidak boleh mengatakan semata-mata mendisiplinkan diri ini. Okey, yang isu yang saya beritahu yang dua skop ni, kita boleh ada satu situasi yang sama tapi kita boleh tengok dalam dua aspek. So, perkara inilah akan tindakan yang diambil oleh pegawai penyiasat. Jika dapat laporan polis ataupun siasatan dilakukan, kita akan dikaji perkara ini dari segi aspek-aspek yang boleh kita mendapat tahu sama ada penderaan ataupun kecederaan yang berlaku kepada kanak-kanak itu sama ada dengan niat ataupun secara tidak niat. Perkara ini akan dititik beritkan lah daripada siasatan yang akan kita lakukan. Okey kan, itu adalah jenis-jenis penderaan. Yang seterusnya kan, pada pendapat tuan, apakah punca atau faktor yang mendorong si pelaku untuk mendera kanak-kanak ni? Adakah mereka tidak sedar bahawa insan kecil ni tidak dapat menanggung kesakitan yang amat seperti itu? Okey, dari segi kita kajian yang kita pernah buat ataupun kajian-kajian yang pakar-pakar yang kita pernah buat berkaitan dengan penderaan kanak-kanak ni, kita ada banyak sangat artikel-artikel dalam kita punya Google ataupun kita punya source sumber-sumber kita punya library semua sekali lah. Kajian daripada luar negara sehinggalah di dalam negara kita pun pelbagai jenis kajian telah buat. Dan banyak sangat perkara yang dapat dititikberatkan. Dengan siasatan daripada pihak polis pun dapat juga punca-punca yang berlaku. Boleh dikatakanlah, kebanyakan ni kita boleh tengok setiap situasi yang berlaku ni, jika dikatakan sesuatu penderaan kanak-kanak berlaku, kita perlu kaji punca dia dari mana. Adakah perkara itu dengan berniat ataupun tidak berniat. Secara tak disedar dirilah perkara itu berlaku. Tapi kebanyakan penderaan kanak-kanak ni memang ada niat. Memang lebih kepada orang dewasa tu ada niat untuk mencederakan kanak-kanak itu, boleh dikategorikan sebagai penderaan kanak-kanak. Contoh kata, kebanyakan kes yang dilaporkan ni adalah emak kahwin dua, bapa kahwin dua, atau mak tiri, ayah tiri lah. So bila mereka sendiri pun dah ada anak, yang ini anak kepada isteri pertama ataupun suami pertama, perkara ini penitik beratkan ibu bapa ni kepada kanak tersebut, dia tidak dapat diterima. Bila dia tidak dapat terima, perkara-perkara yang tidak diingini, dia cuba mengabaikan dia, cuba memperlekehkan dia punya emosi,
penderitaan dari segi emosi, dari segi fizikal, semua berlaku. Bukan saja dari segi ibu bapa, yang baru-baru ni pun kita dah pernah tengok dalam kita punya social media, pelbagai jenis video menular lah berkaitan dengan penderitaan kanak-kanak, iaitu pengasuh. Pengasuh. Ibu bapa dua-dua kerja, so mereka terpaksa mencari pengasuh. So bila bagi pada pengasuh, ada yang boleh mampu kawal dia punya emosi dari segi punca orang kata punca duit lah. Demi duit nak dapatkan gaji ataupun nak dapatkan duit untuk pengasuh, mereka pun sudi terima untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Tetapi dari segi kesedaran fizikal dia punya, kesedaran mental dia ni, memang dia tidak sedia untuk menjaga kanak-kanak. Dia setakat demi duit je nak jaga kanak-kanak tersebut. So dia tidak dapat kawal emosi bila berlaku. Macam bayi yang baru lahir ni, dia ada pelbagai alasan bayi itu menangis tanpa berhenti. Mungkin dari lapar, mungkin ada semur gigit, ataupun mungkin dia sakit di mana-mana, mungkin dia berpeluh, macam itu pun ada anak-anak yang berlaku juga. Tapi bila mereka ni tiada kepakaran dalam menjaga sesuatu kanak-kanak yang bayi yang baru lahir ni, akan membawa, memang mereka cuba berhentikan bayi itu menangis. Bila tidak dapat buat dengan cara yang betul, dia buatlah dengan cara kasar untuk mendiamkan bayi tersebut. Sebab video-video macam ni kita dah terbukti dah, memang bukan video daripada negara kita saja, di seluruh negara pun pernah kita menular. Kita tengok video pun kita memang tak sedar hati lah bila tengok, kita pun sambil menangis. Sebab masih lagi banyak ibu bapa yang masih lagi menginginkan untuk mendapatkan anak mereka secara menunggulah untuk rezeki dia orang ni. Tapi sesuatu bayi yang ibu bapa yang dapat ni tidak dapat dijaga dengan baik. So yang ini pun jadi punca-punca yang berlaku kepada penderitaan yang semakin menular lah dalam di kalangan masyarakat. So ibu bapa bila pilih pengasuh pun, dia mesti kena tahu background si pengasuh ni, adakah dia ada pengalaman, adakah apa-apa kes yang pernah dilaporkan atas nama dia, ataupun setakat atas nama je dia percaya, setakat cukup seorang untuk jaga bayi dia. Memang janganlah terpedaya dengan perkara-perkara orang-orang tersebut. So cuba kaji. Masih kita utamakan untuk nafkah gaji, nafkah hidup kita, untuk cari kerja untuk cari gaji kita. Tapi keluarga lagi penting. Duit hari ini tak ada, besok pun kita boleh cari dengan kerja lain, dengan situasi lain. Tapi bayi dengan satu kanak, bayi dengan dia punya nyawa tu memang kita tak boleh gantikan dengan mana-mana duit yang kita dapat carikan. So ini kepada ibu bapa lah yang perlu mengambil berat. Betul kan. Di samping itu, pengaruh alkohol, pengaruh dadah juga boleh membuatkan mereka untuk mendera kanak-kanak ni kan, Tuan? Ya, kita ada kes-kes juga yang pernah berlaku, iaitu sikap sesuatu dewasa yang menjadi penjaga kepada anak-anak kanak-kanak tersebut ni menjadi tagih kepada pengaruh alkohol. Pengaruh alkohol dengan lagi dadah lah, lebih kepada dadah. So pengaruh alkohol ni memang akan berkait rapat dengan penagihan dadah lah. So perkara macam ni, mereka dari segi emosi pun mereka takkan stabil. Dari segi sikap, dia punya pertuturan, dia punya pemikiran pun takkan stabil dengan pengaruh dadah dengan alkohol. Mereka pun macam orang kata apa, dia akan terbang lah, melayang dalam alkohol ni. So memang dia tidak dapat fokus kepada bayi ataupun kanak-kanak yang ada di bawah penjagaan dia. So memang dia akan tagih kepada yang itu, dia akan terus mengabaikan apa yang keperluan asas kepada kanak-kanak tersebut. Yang itu pertama. Yang kedua, mungkin bila dia dah penagihan dada dengan ni, kita dapat tahu dengan dewasa pun demi mendapatkan duit, dia boleh buat apa jua. Kes-kes ragut, samun yang berlaku juga. Masih lagi mereka berani menghadap dengan orang yang dewasa, yang sebaya ataupun sama umur ataupun lebih daripada diri dia orang pun, mereka mampu melawan untuk dapatkan apa yang dia orang nak. So macam mana lah dengan kanak-kanak? Yeah. Kanak-kanak ini pula tidak tahu apa tu pengaruh dadah, apa tu pengaruh alkohol. So mereka pula seperti biasa, mereka pergi minta apa barang pun, mereka tidak akan sedar diri untuk menjawab dengan cara elok ataupun
menunaikan apa yang permintaan daripada kanak-kanak tersebut. So ini akan menjadi pertelingkahan ataupun pertengkaran antara ni akan menyebabkan dia demi dia untuk mendiamkan anak tu, dia cubalah menggunakan kekerasan untuk mengendalikan situasi tersebut. So ini pun akan dikategorikan sebagai penderaan kanak-kanak jugalah. Ya Tuan, itu pun salah satu masalah besar sekarang ni saya rasa. Selepas penderaan, okey Tuan, apa akan terjadi kepada mangsa iaitu kanak-kanak tu atau kesan daripada penderaan tu? Dan saya percaya bagi kes-kes yang mangsa telah meninggal dunia, waris atau ahli keluarga mereka semestinya terkesan akibat kejadian itu. Apa pendapat Tuan? Okey. Bagi saya, perkara-perkara ini pun memang kita dah tahu dah sebab topik yang kita bincang yang hari ini ni memang dia ni hot topik lah. So memang semua keluarga, ahli keluarga yang terlibat ni semua ada orang kata pengalaman lah berkaitan ni, sama ada mereka tengok di mana-mana ataupun jiran ke keluarga terdekat ke, memang ada pengalaman boleh mereka mengkaji sendirilah. So seperti mana yang Cik tanyakan kepada saya ni, penderaan kanak-kanak ni akibat punca yang selain setelah berlaku jadi mangsa, selepas menjadi mangsa, secara langsung perkara ini akan mengganggu pemikiran budak-budak tersebut tu untuk masa akan datang. Mungkin ada sifat takut, mungkin dia dah tak berani untuk menyuarakan apa yang kehendak dia ataupun apa yang tiada dengan dia, apa yang dia perlukan, dia tak akan berani bersorak. Satu lagi, dia akan terpendam perkara-perkara ni. So bila terpendam ni, bila dia menjadi dewasa, mungkin dia akan tercenderung menjadi pendera pada satu masa. Pasal tekanan yang dialami ataupun penderaan yang dialami ni, situasi ini akan menjadi tekanan dalam diri dia, akan satu hari dia akan berubah menjadi sikap karakter tersebut. Kita pernah tengok bila ada keluarga yang dari segi disiplin ni yang terkulai ni, anak dia pun memang akan terjerat dalam situasi yang sama juga bila dia menjadi dewasa. Ini akan membawa kepada, ini akan berterusan lah daripada generasi kepada generasi yang akan datang. Dia pula bila kahwin dengan wanita ataupun perempuan daripada keluarga lain, dia akan cuba mengimplikasikan apa yang terpendam dalam diri dia kepada si isteri dia ataupun suami dia ataupun kepada anak dia sendiri ataupun anak di mana-mana orang yang pernah dijumpa ataupun dia di bawah jagaan dia lah. Ini dari segi kajian ni memang kita dah ada terbukti kajian ni sesuatu dewasa yang ada problem dari segi fizikal ataupun mental dia ni, ini adalah memang ada puncak daripada apa yang dialami pada masa dia sebagai kanak-kanak. Situasi-situasi inilah. So, yang ini dari segi emosi dan tekanan mental dia. Selain daripada tu, bila berlaku penderaan ni, ada juga penderaan ni mungkin mencederakan, mungkin anak-kanak itu menjadi kurang upaya, jadi OKU. Mungkin patah tangan ke, patah kaki ke, ataupun hentapan di kepala ataupun cederaan di kepala ni menyebabkan dia ni orang yang OKU. Pernah jadi juga. Lebih mendalam kita nak pergi ni, kes-kes ni lebih kepada bunuh lah. So bila penderaan yang terlanjur ni memang akan bawa kematian. Bila bawa kematian, memang benda tu. So kalau anak ibu bapa dia mencederakan anak dia, kehilangan anak dia, mungkin dia akan terasa, mungkin dia tak terasa. Mungkin dia ada situasi ini berlaku atas sikap dia sendiri. Jikalah ibu bapa orang lain, anak orang lain di bawah penjagaan anak orang lain, berlaku kematian. Kita pun mikirkanlah macam mana emosi ibu bapa dia sendiri, kanak-kanak itu. Memang dia, walaupun dia nak cuba dapatkan keadilan untuk kematian anak dia, tapi masih lagi kehilangan anak dia ni tak dapat digantikan. So, dia akan memang dalam trauma atau dilema dia macam ni sampai bila-bila dia akan memang akan keinginan kehilangan anak ni memang tidak dapat digantikan lah. So, orang-orang dewasa ni wajib semua kena menitikberatkan perkara-perkara ni sebelum bertindak. Jangan lepas jadi kita nak cuba perbetulkan ni memang tidak dapat dielakkan lah. So, memang akan terima pada lah. So, untuk yang mangsa ataupun keluarga mangsa, kerajaan ada
dalam Jabatan Kebajikan ada program kaunseling kan Tan? Untuk Ya, mereka kita keluar ada daripada rumah. Jabatan Kebajikan kita ni memang menganjurkan pelbagai program. Bukan saja Jabatan Kebajikan, tapi sekarang kita punya badan-badan NGO ni pun dah berlambak dalam Malaysia kita. Mereka memang dah orang kata dah aturkan untuk program-program untuk kesedaran keluarga, ibu bapa, kanak-kanak, bagaimana dan di mana yang perlu buat aduan. Contoh-contohnya kes-kes penderaan macam ni, kita boleh terus menghubungi kepada talian telefon Telidra yang itu 1-800-8830-40 ataupun melaporkan kepada mana-mana pihak kebajikan masyarakat yang berhampiran tempat tinggal ataupun melaporkan kepada mana-mana pondok balai polis lah yang terdekat yang dialami. So yang ini semua merupakan untuk tujuan untuk menyedarkan ataupun sesuatu badan kerajaan ataupun swasta ni memang ada untuk menjaga, mengelakkan perkara-perkara ini berlaku ataupun cuba mencegah perkara-perkara ini ataupun membantu bangsa-bangsa ataupun yang berlaku dalam situasi-situasi tersebut ni. So setiap masyarakat ni perlu ambil tahu apa tindakan yang perlu diambil jika berlaku ataupun jika didapat tahu perkara ini. Setiap yang masih lagi saya boleh katakanlah kita punya masyarakat ni memang peka dengan apa situasi yang berlaku lah, sebab kita ni sekarang zaman smartphone, bila ada video-video yang menular sama ada di dalam negara ke ataupun di luar negara, masih lagi ada sesuatu pihak ni boleh bertindak melaporkan kepada pihak yang berkuasa untuk ambil tindakan berkaitan dengan video-video yang menular, semata-mata untuk kita PDRM pun pernah melalui laporan tersebut, kita pernah pergi dan menyiasat, menangkap dan menuduh perkara-perkara yang orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Ya, kita pun tak dapat bayangkan tekanan yang dialami oleh mereka yang jadi mangsa Tan. Sekarang ni Tan, saya ingin kongsi satu video untuk paparan kita semua. Kita sambung semula perbincangan selepas video tu Tuan, boleh Tan? Okey, baik-baik. Tak ada sound buka sound. Ya Tan, sekejap saya share. Bagi pandangan saya tentang kes penderaan kanak-kanak ni, sebenarnya tak patut berlaku sama sekali lah. Tapi untuk pandangan saya, kerajaan patut perketatkan lagi undang-undang tentang hukuman kes penderaan kanak-kanak ni supaya boleh bagi pengajaran kepada semua masyarakat. Kes penderaan kanak-kanak ni tak boleh dibuat main. Kita sebagai masyarakat
kes secara amnya dan jiran tetangga secara khususnya perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan info-info ataupun maklumat jika terdapat atau terlihat ataupun terdengar tentang keganasan rumah tangga penderaan kanak-kanak di penempatan yang kita tinggal. Masyarakat perlu memainkan peranan, insyaAllah. Assalamualaikum. Isu mengenai penderaan kanak-kanak ni tak sepatutnya terjadi. Sepatutnya kita kena melindungi kanak-kanak. Dan sebagai seorang dewasa yang matang, sepatutnya kita boleh berfikir sebelum kita bertindak. Kita sebagai orang dewasa perlu menjaga kanak-kanak. Bukannya sepatutnya kita yang menera mereka. Jadi pada masyarakat yang prihatin, kalau ada apa nampak kelakuan yang tidak baik seperti mendera dan sebagainya, boleh cepat-cepat berlapor kepada pihak yang berkuasa supaya tidak ada lagi kes-kes mendera kanak-kanak. Kalau kita nak cuba kurangkanlah kes macam ni, dah tiba masanya untuk kita ambil tahu benda yang perlu. Bukan kita macam jaga terfikir orang, tapi kalau sampai depan mata kita, kita nampak budak tu lebam tangan, budak tu dipukul depan mata kita contohnya, takkan kita nak tutup sebelah mata dan dia sejalan. Okey, so kita lah yang bertanggungjawab sebab benda terjadi depan kita. Kita yang bertanggungjawab. Janganlah tunggu sampai dah meninggal dunia baru kita nak tersentak. Kita ya, saya percaya rakyat Malaysia masih lagi peka terhadap isu ni tuan. Mereka juga mahu membentras isu ni seboleh-bolehnya. Apa pendapat tuan tentang pandangan orang awam dalam video klip ni tuan? Okey, itu yang saya dari awal pun saya dah bagi tahu. Memang masyarakat kita di kalangan masyarakat ni sikap perhatian ataupun sikap kemanusiaan ni masih lagi dalam tahap yang tinggi lah. Sebab kita daripada zaman sekolah sehingga dah kini kita masih lagi terdorong kepada kepercayaan ataupun kita punya keagamaan kita pun, ajaran agama-agama kita pun memang lebih kepada keluarga yang kasih sayang lah. So satu je kita berubah dari segi kehidupan kita, iaitu lebih kepada dunia materialistik lah. Kita mengejar kemewahan dalam keluarga kita, so terpaksa lah. So dulu memang kalau kita tinggal di kawasan kampung ke ataupun ladang ke ataupun ni, memang hubungan di antara orang kata apa? Kejiranan. Sikap kejiranan tu lebih mendorong pasal zaman kita membesar ni memang kita akan takut, walaupun kita tertakut dengan keluarga kita sendiri, memang kita akan takut dengan tengok jiran-jiran kita. Ternampak mesti benda tu akan sampai kepada keluarga untuk ambil tindakan sewajarnya. Kadang-kadang ada jiran juga dia terus akan tegur di tempat tu bila nampak apa-apa yang perkara yang tidak diingini ataupun tidak yang sepatutnya berlaku lah. Tapi di zaman sekarang ni kita dah tinggal dalam flat, kondominium, apartmen semua ni. Semua terkurung dalam satu rumah, jiran pun kita tidak kenal siapa dia, apa yang berlaku di rumah hadapan ke, rumah kiri ke, kanan ke, yang itu pun kita tahu. Hanya kita pergi kerja, balik, kunci rumah, duduk rumah, tengok TV, makan, tidur, bangun, balik. Yang itu je perkara berlaku. So kita tak boleh nak salahkan pasal kita punya cara hidup kita dah berubah lah kepada modernisasi, so lebih kepada yang ni. Tapi masih lagi kita masyarakat ni perlu mengambil peran lah dengan jiranan kita. Mungkin benda ni mungkin akan bantu kepada diri dia sendiri juga. Jika berlaku apa-apa, nak minta bantuan ke apa-apa, bolehlah dia minta rujuk jiran dia untuk membantu diri dia. Ataupun jika berlaku apa-apa dalam keluarga jiran, sudilah dia boleh membantu ataupun maklum kepada pihak polis ataupun pihak-pihak yang berkaitan ni untuk ambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu-isu. Sebab kebanyakan isu rumah tangga, penderaan kanak-kanak semua berlaku, tapi tidak tahu bila kita buat siasatan, kita panggil jiran ni sebagai saksi untuk tanya, ambil statement semua ni, jawapannya senang je, kami tidak kenal. Pertama dia kata memang dia tak kenal orang tu. Bukan dia tahu dia tipu ke apa ni, memang dia tak kenal pasal dia tak jumpa. Waktu kerja dia berbeza ataupun tiada masa untuk menjalinkan hubungan silaturahim dengan sikap kejiranan mereka lah. So dalam video pun dia ada beritahu jiran ni, tanggungjawab seseorang jiran ni boleh membantu. Ini rumah yang teras ke, yang itu boleh lagi lah. Kalau rumah-rumah yang apartmen ni memang
situasi juga kalau dia tak kurung dalam rumah tu, yang itu pun boleh membahayakan diri pula. Disebabkan ada juga kes-kes lain seperti samun lah ataupun curi lah, pecah rumah. So macam-macam yang berlaku dalam kita punya suasana hidup kita ni. So masih lagi kita lebih kepada keprihatinan kepada peri kemanusiaan lah. So pergi kepada kejiranan ataupun sikap kekeluargaan. So kita dapatkan cuba sentiasa mengadakan hubungan silaturahim dengan semua jiran-jiran kita untuk orang kata apa, mewujudkan suasana yang selamat lah dan kondusif dan selamat. So dari segi dalam video tu memang kita dapat tahulah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ini bukan kita boleh mengatakan wakil-wakil daripada di kalangan masyarakat ni. So pendapat dia orang ni memang semua akan setuju lah. Memang tak patut berlaku apa ni penderaan-penderaan kanak. Yang itu kanak-kanak hari ini merupakan pemimpin pada masa akan datang. So kalau kita tak mencetuskan benda yang sepatutnya kepada kanak-kanak pada zaman sekarang, ni akan menghancurkan masa depan kanak-kanak ni pada masa akan datang. Bukan saja masa depan kanak-kanak itu tersebut juga, tapi keluarga itu pun akan hancur. Mungkin dia akan lepas dia dewasa, mungkin dia akan balas balik ataupun balas dendam kepada keluarga masing-masing atau pendera yang pernah mendera dia. Mungkin juga berlaku. Betul tuan. Sikap dendam tu kan, dendam. Kita seterusnya kita pergi kepada bidang kuasa tuan lah. Di bawah peruntukan Undang-Undang Malaysia, apakah hukuman terhadap pesalah penderaan kanak-kanak ni tuan? Tuan boleh jelaskan? Kita boleh kategorikan beberapa penderaan ni lah. Yang itu yang pertama kita boleh mengatakan mendera tapi tak cedera. Dia memang tindakan mendera itu berlaku tapi tiada kecederaan. Bila tidak ada kecederaan, hukuman yang boleh dijatuhkan adalah penjara maksimum 1 tahun, denda tidak lebih daripada 2,000 di bawah kanun peruntukan Seksyen 323 lah, kanun keseksaan. Sebab yang ini lebih kepada 323 ni biasa berlaku adalah gaduh lah. Kita boleh katakan perkara yang berlaku dua pihak lah. Tapi melibatkan seseorang yang dewasa ataupun penjaga kepada kanak-kanak dengan kanak-kanak yang berlaku, kita tidak boleh mengatakan kanak-kanak ni kemampuan dia boleh lawan dengan orang berdewasa. So ini akan dikategorikan di bawah penderaan, tapi bila mendera tapi tidak kecederaan, dia akan peruntukan di bawah 1 tahun, maksimum 1 tahun penjara dengan denda tidak melebihi daripada RM2,000 lah di bawah Seksyen 323 kanun keseksaan. Yang kedua, mendera sampai cedera parah ataupun hampir mati. Di bawah siasatan dikategorikan di bawah yang ni, peruntukan ni, dia boleh penjara semaksimum 7 tahun dan denda. Seksyen dia di bawah 325 KK lah, kanun keseksaan. Atau penjara 12 tahun di bawah Seksyen 307 KK. Boleh berlaku juga. Ataupun yang ketiga, kurungan 3 ni kita boleh katakan penjara maksimum 10 tahun atau dan denda tidak lebih daripada RM20,000 di bawah Seksyen 31-1 kurungan A Akta Kanak-kanak. Boleh dicas juga. Okey, yang ketiga, mendera pakai senjata tapi tak mati. Dia menggunakan senjata untuk mendera kanak-kanak tersebut tetapi tidak berlaku kematian. Okey, bila peruntukan di bawah yang itu, di segi tindakan macam itu, penjara maksimum boleh kena 10 tahun ataupun sebat. Sebatan berlaku di bawah Seksyen 324 KK, kanun keseksaan. Dan atau penjara maksimum 12 tahun, Seksyen di bawah 307 kanun keseksaan lah. Ataupun yang ketiga boleh katakan penjara maksimum 10 tahun dan denda tidak lebih daripada RM20,000 di bawah Seksyen 31-1 A kecil Akta Kanak-kanak. Okey, yang ini ketiga lah. Yang keempat, mendera sampai mati. Tapi deraan tu kebiasaannya tidaklah mengakibatkan kematian. Memang mendera tu sampai mati. Kanak-kanak tu mati, tapi
penderaan tersebut biasanya tidak mengakibatkan kematian lah. Mungkin dari segi kelemahan fizikal kanak-kanak itu boleh terjadi kematian tersebut. Tapi pendarahan tu tidaklah orang kata apa tidak begitu dalam ataupun tidak begitu berat kepada kanak-kanak tersebut untuk menyebabkan kematian. Tapi dilemahkan kelemahan dari segi fizikal kanak-kanak itu boleh menjadi kematian. So di bawah peruntukan tersebut tu boleh penjarakan maksimum 30 tahun dan denda sekali. Section di bawah 304(A) Kanun Keseksaan. Okay, yang kelima, mendera sampai mati dan dera itu kebiasaannya memang akan akibatkan kematian. So yang ini lebih kepada dengan niat lah. Memang niat dia untuk mencederakan orang tu ataupun kanak-kanak tersebut dan kanak tersebut sehinggalah mati. Boleh menyebabkan kematian. So yang ini terus kita akan charge di bawah section 302. Yang itu hukuman mati lah. Di bawah section 302. Yang ini boleh juga berlaku perkara-perkara begini. So yang ini adalah 5 jenis hukuman yang boleh kita analisa di bawah penderaan kanak-kanak yang berlaku di kalangan kita lah. Dia mengikut kategori penderaan yang dilakukan. Ya, memang siasatan. Memang jika berlaku sesuatu penderaan ataupun sesuatu insiden yang seperti penderaan kanak-kanak ni, bila kita dapat laporan daripada pihak yang bertanggungjawab ataupun bangsa ataupun jiran ke ataupun yang mana-mana pihak yang akan melaporkan kepada pihak polis akan buat tangkapan, akan buat siasatan. Bila buat siasatan, kita akan kategorikan daripada pakar-pakar doktor yang mengklasifikasikan kecederaan tersebut, adakah dikategorikan di bawah mana. So yang itu akan diperuntukkan kepada pihak PDRM untuk cari section yang terdekat yang boleh menjatuhkan hukuman kepada pihak suspek ataupun pendera ni untuk di bawah undang-undang. Akan disabitkan, dituduhkan di mahkamah dan akan pergi kepada hukuman yang ditentukan yang seperti mana saya beritahu tadi lah. Di bawah 5 jenis kategori ini. Ya, Tuan, saya percaya hukuman ini adalah cukup berat bagi pesalah penderaan ni. Tapi Tuan rasa perlu ke ada hukuman yang lagi berat bagi mencegah isu ni, Tuan? Sebab walaupun hukuman dia berat, tapi masih lagi kes tu masih meningkat, saya rasa. Apa pendapat? Yang ini kita boleh tengok dalam 2 aspek lah. Satu, kita cuba insafkan ataupun jadikan sebagai pengajaran kepada orang kata orang-orang lain lah ataupun bakal pendera lah. Ataupun yang masih lagi pendera yang tak pernah ditangkap lah, tak pernah dikenal pastilah. So hukuman-hukuman berat ni, mungkin hukuman yang sedia ada dijatuhkan ni kepada si pendera yang telah dikenal pasti ni akan menjadi teladan lah, ataupun bukan kata teladan, menjadi satu pengajaran kepada mereka supaya mereka sedarkan diri supaya tidak berlaku lagi perkara yang sama ataupun melibatkan diri dalam perkara seperti berikut, supaya mereka tidak menjadi suspek dalam undang-undang lah untuk ambil tindakan di bawah peruntukan undang-undang. Satu lagi, kita tidak mahu perkara ini berlaku langsung kepada orang baru. Ini ada 2. Satu, orang yang sedia memang terlibat dengan situasi penderaan ni. Satu lagi, orang yang berniat ataupun baru belum lagi lah, dia boleh akan datang, boleh terlibat juga benda ni. So kita nak cuba elakkan dua-dua perkara ini berlaku supaya kita mengurangkan kes-kes penderaan yang berlaku di kalangan masyarakat dan menjaga kita punya keluarga dan kanak-kanak yang akan datang menjadi pemimpin negara kita ni untuk membesar dan memang menjadi seseorang insan yang memang baik di kalangan masyarakat lah. Sebab kita nak wujudkan kehidupan harmoni dan kesejahteraan di kalangan masyarakat kita ni. So memang hukuman yang sedia ada ni pun sudah mencukupi. Mungkin dari segi emosi ataupun keluarga bangsa ni memang apa yang dituduh ataupun diperuntukkan hukuman-hukuman yang dijalankan ni memang tidak sepadan dengan apa yang berlaku. Kehilangan mereka. Contoh kematian lah. Penderaan ni sampai kematian. So bila
walaupun kita boleh jatuhkan hukuman mati kepada si pendera, tapi yang itu tidak akan menggantikan balik dengan bayi yang kehilangan nyawa ataupun kanak-kanak yang kehilangan nyawa. Kita tidak boleh menggantikan. Hukuman lagi berat kita nak cari di mana? Yang itulah terakhirnya hukuman mati. Tapi ada kes-kes yang berlaku seperti mana yang saya tadi bagi tahu ni, ada tak siasatan yang kita akan membuktikan sama ada tak tindakan yang si pendera ni adakah sehingga untuk mencederakan mati ataupun setakat dia punya ni untuk mencederakan saja tapi disebabkan kelemahan bayi itu menjadi kematian. Bila jadi kematian ni, bila peruntukan hukuman yang dijatuhkan ni tidak akan pergi kepada 302 lah. So daripada siasatan semua kita membuktikan hukuman kepada banding dengan 3 yang hukuman mati ni, memang hukuman lain ni memang kurang berat lah. So mungkin perasan keluarga tersebut mungkin dia kata tak setimpal dengan kehilangan nyawa yang berlaku. Mungkin sebab undang-undang yang kita sedia ada ni sampai ke bila-bila dengan kita punya sistem perundangan ni memang terbaik. So memang akan pergi kepada yang mana yang sepatutnya dibagilah. So kita tak perlu berfikir lebih kepada emosi, tapi kita fikir secara realiti lah. So memang kesiasatan ni akan berlaku. Kita pihak PDRM ni tidak akan berpihak kepada mana-mana, kita akan lebih kepada undang-undang. Kita nak perkhidmatan kita ni lebih kepada menjalankan undang-undang lah untuk menjaga keamanan negara kita. Setuju Tuan, setuju dengan pendapat Tuan. Saya pun setuju. Akhir sekali Tuan, apa nasihat peribadi daripada Tuan terhadap masyarakat untuk mencegah atau menangani isu penderaan terhadap kanak-kanak ni Tuan? Nasihat. Okay. Nasihat ni kita boleh bagi kepada beberapa aspek lah. Yang pertama saya pergi kepada si pendera lah. Okey. Jika kita start daripada ibu bapa lah. Ibu bapa yang tidak sudi untuk menjaga ataupun membesarkan anak-anak, belum bersedia lagi untuk membesarkan keluarga, silalah buat perancangan. Jangan terlanjur dan mendapatkan anak pada usia yang muda, kahwin yang usia yang muda, lepas tu kan dapat warna usia yang muda, belum ada gaji yang sepatutnya untuk cukup untuk menjaga keluarga dia ataupun membesarkan kanak-kanak. So tekanan emosi yang dihadapi nanti dia akan lebih membahayakan kepada masa depan kanak-kanak itu tersebut dengan keluarga dia sendiri. So jika tiada apa-apa perancangan lagi, janganlah pergi kepada untuk mendapatkan anak. Yang pertama. Yang keluarga yang dah berada ni, sila memberi nasihat, tunjuk ajar, pendidikan ataupun bagi pengajaran berkaitan dengan isu-isu yang berlaku di kalangan masyarakat. Contohnya penderaan lah. Sila educate, sila beri pendidikan, sila beri pengajaran kepada kanak-kanak supaya macam mana perkara-perkara ini berlaku, apa yang sebagai manusia kita nak jadikan diri kita pada masa akan datang. So perlu pendidikan yang itu wajib dilakukanlah. Jika terjumpa di masyarakat, ni kepada jiran ataupun kalangan mana-mana masyarakat lah, jika terjumpa mana-mana kes seperti ini, jika berlaku penderaan apa semua sekali, bila ada ni, sila tampilkan diri, datanglah bantu pihak berkuasa ni untuk mengambil tindakan yang sewajarnya demi menyelamatkan si kanak-kanak tersebut. Kita ada talian, kita ada Jabatan Kebajikan, kita ada pihak PDRM, kita ada badan-badan NGO yang menjaga ataupun pasukan perlindungan kanak-kanak yang banyak, kita dah semua tempat kita ada dah. So studi datanglah untuk membantu kita untuk sama-sama kita mencegah perkara-perkara ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Hari ini kita diamkan diri, mungkin perkara tersebut akan boleh berlaku ke dalam keluarga kita sendiri juga. So jangan macam tu, kita lebih kepada sikap orang kata apa, kejiranan lah untuk membantu satu sama lain untuk memendung perkara-perkara ini tersebut. Yang ini lebih kepada nasihat lah. Yang mana yang ada tekanan emosi, ada yang tidak boleh kawal diri, yang panas baran lah, apa semua sekali. Cubalah insaf. Cubalah mewujudkan kesedaran diri. Jika sendiri tidak dapat memulihkan keadaan tersebut, pergilah kita badan-badan kaunseling ini berlambat di sekolah untuk khas untuk pelajar pun kita ada kaunseling. Setiap jabatan kerajaan pun ada bahagian baka dan kaunseling ini untuk membantu sesuatu individu untuk membaik pulihkan emosi dia, kesedaran dia
pergilah hadir kaunseling tu. Bukan hadir kaunseling ini menyebabkan you ni membuktikan you sebagai sakit ke apa, tak ada. Jangan fikir benda ni. Cuba bawa diri untuk memulihkan keadaan kita, kita tenangkan fikiran kita, kita cuba menggembirakan keluarga kita dan menjaga bini dan anak kita ataupun suami kita ataupun kanak-kanak yang di bawah jagaan kita dengan lebih cemerlang kita membesarkan mereka pada masa akan datang nanti. Ini nasihat-nasihat saya kepada Nila. Ya, itulah satu nasihat yang bagus untuk generasi sekarang dan ibu bapa dan yang akan menjadi ibu bapa di masa akan datang. Terima kasih Tuan. Saya juga ingin kongsikan sedikit tanggungjawab bersama untuk melindungi kanak-kanak menurut dasar perlindungan kanak-kanak oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Iaitu satu dasar ditubuhkan iaitu dasar perlindungan kanak-kanak. Ia amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini adalah selaras dengan falsafah konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC dan hak Akta Kanak-Kanak 2001 yang juga menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan terbaik mereka. Di akhir kata Tuan, penderaan kanak-kanak merupakan isu sejagat dan memerlukan tindakan daripada semua pihak. Isu ini tidak boleh dipandang remeh dengan beranggapan bahawa hanya individu tertentu sahaja terlibat sebagai mangsa. Semua orang mesti peka terhadap apa yang berlaku pada kanak-kanak di sekeliling bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Dalam hal ini, setiap rakyat Malaysia tanpa mengira agama, fahaman, bangsa dan budaya perlu menyedari dan membantu menangani isu penderaan ini sama ada mencegah maupun melaporkannya dengan segera bagi menyelamatkan kanak-kanak ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada jemputan kita pada malam ini, Inspektor Logan Adan atas perkongsian pada malam ini dan untuk masa beliau yang diluangkan untuk menjayakan program ini. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih lah kepada pihak ini walaupun yang ini tujuan untuk kita punya pembelajaran lah untuk degree ini, tapi topik yang dipilih ini memang orang kata apa ni, memang perkara yang biasa berlaku di kalangan masyarakat yang perlu diambil tahu ataupun perlu dititikberatkan oleh masyarakat kita untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku pada kepada keluarga lain ataupun keluarga kita tersendiri. So kita jagalah keamanan negara kita sambil-sambil menjaga keamanan keluarga kita sekali. So semua bertanggungjawab dalam membendung situasi ini, bukan saja menolak tanggungjawab ini kepada pihak berkuasa yang itu PDRM ke ataupun Jabatan Kebajikan. So setiap masyarakat ini bertanggungjawab untuk membendung perkara ini supaya tidak berlaku lagi ataupun tidak lagi mangsa-mangsa penderaan ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Sesama kita lah berjaya untuk berusaha untuk menjayakan memendung kes-kes macam ni tidak berlaku ataupun tidak berulang di kalangan kita. Betul Tuan, terima kasih Tuan. Harap perkara ini memberi manfaat kepada penonton kita pada malam ni dan sama-samalah kita mengambil iktibar dan lihat kepada persekitaran. Adakah kita tahu siapa mereka yang bergelar pendera ni? Adakah kita peka dengan masalah atau tekanan yang dilalui sehingga sanggup berbuat demikian? Dan akhir sekali, hulurkan bantuan dan sentiasa pastikan anak-anak kecil ini yang tidak berdosa sentiasa dilindungi. Kanak-kanak adalah masa depan negara kita. Sehingga bertemu kembali, saya Tiruna Ukarasi Madhavan. Salam sejahtera dan salam hormat.